أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 14, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 14, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila wajib baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala sifat ini, iaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 yang masuk di bawah istighna. Nescaya mustahil oleh segala lawannya, segala lawan bagi sifat ini, segala lawan bagi sifat sebelah tu. Maka ini sebelah sifat yang wajib bagi Allah dan sebelah sifat yang mustahil bagi Allah. 22 akidah. Maka ini, mana ini? Sifat yang wajib bagi Allah sebelah, sifat yang mustahil lawan kepada sebelah tu sebelah sifat. Jadi sebelah campur sebelah, 22 akidah daripada wajibat dan mustahilat. Daripada wajibat dan mustahilat. Daripada wajibat, daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan mustahilat, segala sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila wajib baginya bagi Allah segala sifat ini, sebelah sifat, nescaya mustahil oleh segala lawannya, lawan kepada sebelah sifat. Maka ini sifat yang wajib bagi Allah 11, sifat yang mustahil sebelah, 22 akidah daripada wajibat, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan mustahilat, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan pembicaraan sifat yang masuk di bawah istighna. Terkaya Allah, lepas Allah daripada segala yang lain yakni makhluk. Yang mana istighna dan iftikar adalah sifat bagi al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ilah al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang disembah sebenar ini bersifat dengan istighna, terkaya, yakni lepas
Tuhan daripada segala yang lain, ini makhluk. Dan iftikar berkehendak oleh sekian yang lain, ini makhluk, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighna iftikar ini daripada sifat 20, 11 maksud dia istighna, 9 maksud dia iftikar. Hak ni hak secara tafsil, secara terperinci. Atas jalanan sifat 20. Ni atas jalan sifat 20 ni. Sebab tu disebut tadi 22 akidah. Daripada wajibat dan mustahilat ni atas jalanan sifat 20 lah. Kalau jalanan hak sifat 13, tak jadi 11 campur 11 lah. Tak jadi 11 campur 11, dia jadi 9 campur 9. 9. 8 campur 8. Menung nak cari dah. 8 campur 8 lah. Minggu lepas cakap dah habilan nombor ni. Habilan nombor ni. Jadi 8 campur 8 lah. Habilan nombor. Kan minggu lepas kan siapa tubik pucu, cucu. Punju. Punju, cucu, duit baki. Ada orang kata tak ada punju. Ada orang masuk dalam FB. Duit punju ni dia kata, orang zaman orang tua dulu nak pergi kedai, budak-budak dia buh duit dalam kain. Pergi kedai. Kira-kira tuan kedai pun ada duit lebih, dia pun buh dalam tu. Tu dia panggil duit punju. Tak ada tulis minggu lepas. Ni warna kita ni apa kata tak ada duit punju, mikir sayanya. Tak ada duit punju, ada. Cucu tu ya duit cucu. Duit punju ada. Dia kata punju ni tuan kedai bu balik dalam kain, duit paki tu lah. Ni duit punju ni jaga molek. Tu kata nanti ada orang tolong nak FB, ada semua orang tolong. Tak apalah. Bukan nak balah. Cuma jadi tak ada. Tak ada macam mana. Kita duk cakap duit punju tu. Cucu tu tahulah ni duit cucu, duit baki tahu. Bila duit punju kata tak ada, cakap di alam buniang berkali. Dah apa tak ada? Ada orang komen. Dia kata duit punju ni hak tuan kedai bu dalam bekas. Sebab takut jatuh. Dah ni. Kau dulu kan. Hari awal bubuh duit dalam kain, pergi beli. Lepas tu ada duit lebih tu, tuan kedai bubuh dalam tu. Mana apa ni budak-budak tak apa nak kenal molek duit. Kalau kira hukum tak boleh budak beli gitu. Sebab budak tak kenal duit. Jadi hak ni sebelah. Kalau balik pada sifat 13, bukan 11, 8 je. 8 lah. Baki lagi 5, maksud dia iftikar. Jadi 13. Mana? Sekarang sebelah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih. Kemudian sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalimang. Ni di sebelah. Cuba kalau 3 ni tak ada. Jadi berapa? Dah 8. Jalanlah sifat 13, kaunuhu tidak wajib berpegang secara tafsil. Jadi tolak 3, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalimang, jadi tinggal 8. Jadi 8 campur 8. 16. Lepas tu 8, dia 13 kan? Ada baki lagi 5. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, iftikar. 8 je, 5 je iftikar. Kalau hak jalanan hak sifat 20, tambah lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Jadi 9. 11 campur 9, 20. Kalau 13, 8 campur 5. Kan ni? Hak 20, 11 istighna, 9 iftikar. Jalanan sifat 13, 8 istighna, 5 iftikar.
Mana? Hak ni pecahan-pecahan fardu kifayah lah ni. Payah nak ingat nombor tu. Tapi sekarang ni dia ambil hak 20 ni. Ambil sifat 20. Sebab itulah 11 sifat yang wajib bagi Allah. Maksud dua istighna, lawan dia 11 juga. Jadi 11 ni 22 akidah daripada wajibat dan mustahilat. Wajibat sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahilat sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak masuk di bawah istighna. Jadi sekarang ni disebut maka ini ni 11 sifat yang wajib bagi Allah dan 11 sifat yang mustahil bagi Allah. 22 akidah, 22 pegangan, 22 pegangan kita. Macam mana sifat mustahil pegangan kita? Sebab sifat mustahil ni tertudak sama sekali di zat Allah. Mana sifat mustahil? Adam mustahil, kudus baharu mustahil, fana binasa mustahil. Lagi mumasalah, serupa Allah dengan sekalian baru mustahil. Lawang samak basar kalam pula, pekak, buta, bisu mustahil. Jadi macam mana hak mustahil pun akidah juga. Hak ni sama-sama dah ulang. Hak mustahil jadi akidah ni, kita berpegang akan hukum dia. Tak ada Tuhan, tertudak sama sekali ni akidah kita. Baharu Tuhan, dak sama sekali ni pegangan kita. Kita berpegang binasa Tuhan, dak sama sekali. Kita berpegang mumasalah, serupa Allah dengan segala yang baharu, dak sama sekali ni pegangan. Ni pegang mustahil. Pekak sifat kekurangan, kita berpegang tertudak sama sekali zat Allah. Buta, bisu, semuanya sifat kekurangan, mustahil sama sekali. Kita pun berpegang tertudak sama sekali Allah Ta'ala. Buta ni buta, bisu. Ni pegangan hak mustahil, pegang hukum dia. Kita pegang hak wajib tentu sungguh di zat Allah. Hak mustahil tertudak di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk hak mustahil pun akidah juga. 22 akidah. Akidah juga. Hak wajib kita berpegang sebagai pegangan kita. Allah ada, kita berpegang. Allah sedia, kita berpegang. Allah kekal, kita berpegang. Okeylah hak wajib. Tak ada Allah, baharu Allah, binasa Allah, nak berpegang macam mana? Kita berpegang hukum dia. Hukum maksud apa? Keputusan. Keputusan ambil mana? Keputusan ambil daripada hukum akal. Bila kita fikir hukum akal, tak ada Tuhan, akal tak boleh terima. Ni, fikir hukum akal. Bila akal tak boleh terima, Tuhan tak ada, akal tak boleh terima, mustahil pada wajib pada akal Tuhan ada. Kita pun pegang hukum dia. Jadi Adam tak ada, Tuhan ni akal tak boleh nak terima sama sekali. Maka hukum akal dia panggil mustahil. Adam tak ada Tuhan, fikir jalan akal, tak masuk di akal. Mana boleh Tuhan tak ada ni, langit bumi mari mana kalau Tuhan tak ada. Jadi tak ada Tuhan, akal tak boleh terima, dia panggil mustahil pada akal. Maka keluarlah keputusan. Apa keputusan? Kita pun berpegang hukum syarak lah ni. Keputusan kita berpegang, tak ada Tuhan, dok sama sekali. Tu itu panggil apa? Hukum syarak yang kita pegang ni. Hak kata tak ada Tuhan mustahil, hukum akal. Kita pun berpegang tak ada Tuhan tertudak sama sekali, hukum syarak. Keluarlah 22 akidah, termasuk kita pegang akan hukum sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara perici. Tak pandai perici pun, beginilah pegangan kita. Kita mengaji sifat mustahil ni apa tujuan? Ngaji saja? Tak.
Sebab kita nak jelas. Nak jelas hak sebalik. Sebab Nabi kata al-asya' la tatabayanu illa bi adadadiha. Sesuatu perkara tak akan nyata melainkan kita kena datangkan lawan dia. Baru nyata molek. Kita pegang Tuhan ada nyata dah. Nak nyata lagi. Kalau macam mana kalau fardu takdir Tuhan tak ada? Oh, kalau Tuhan tak ada jalan juga tu. Contoh. Alah, ada tu adalah Tuhan. Tapi kalau tak ada Tuhan tu boleh jadi juga, mungkin juga, moga ada tak ada pun mungkin nampak pun. Boleh jadi jugalah tak ada. Tak nyata hak dia pegang Tuhan ada. Tak nyata lah orang panggil. Nak nyata Tuhan ada ni, kalau tak ada macam mana? Kena ada hak kalu tu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kena letak fardu takdir. Kita pegang Tuhan ada, kita pegang Tuhan esa. Kita fardu takdir. Kalau dua Tuhan pun fardu takdir. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ini fardu takdir. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Kena fikir pula. Hak Tuhan yang esa tu tetap dah. Qul huwallahu ahad. Tu kejap dah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tak dah. Tapi nak nyata lagi nya. Kalau ada. Yalah. Kalau Tuhan satu, comel dalam langit dan bumi. Kalau ada Tuhan dua, lagi comel langit dan bumi. Dah. Tuhan satu comel dah. Kalau Tuhan dua, mana kira? Tuhan satu comel langit bumi. Kalau Tuhan dua, la fasadata. Tuhan kata niscaya binasa langit dan bumi. Kena fikir pula binasa ke mana kalau ada Tuhan lain daripada Allah. Apa nak binasanya? Kena fikir pula sini. Kenapa jadi binasa? Quran sebut pendek je. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa ke jalan mana? Tuhan kata binasa sekarang ni sebab tak ada Tuhan yang kedua. Kenapa Tuhan kata kalau dia tahu dia binasa? Kena fikir molek lah pun kat sini. Sebab kalau fikir ikut jalan tak kenal Tuhan dua lagi bagus. Tak? Lagi senang tau. Kalau dua-dua Tuhan yang pertama menetapkan hukum. Allah payah hukum Tuhan yang pertama ni. Sepik. Kita tengok Tuhan yang kedua kata mana? Oh sedap pula dia. Kita lari kat dia. Dia buat bumi lain. Kita minta dengan Tuhan tu letak kita bumi dia. Mana? Macam mana pula? Hak kata kalau ada Tuhan selain Allah dan bumi jadi binasa. Kena fikir pula. Lah Tuhan pertama kata begini, Tuhan kedua kata gini. Jadi hak ni buat ni putus, hak ni buat pula ni putus. Kalau main duduk bala, pakat molek lah. Pakat molek. Contohnya kalau tahu contohlah. Hak langit Tuhan lain, hak bumi Tuhan lain. Dia dua Tuhan. Tuhan langit tak sedut kacau di bumi. Tuhan bumi tak sedut kacau di langit. Okey tak jadi binasa dah. Jadi Tuhan langit, bumi bukan milik dia. Tuhan bumi, langit bukan milik dia. Bukan Tuhan. Kalau main bukan milik. Ada ni. Bukan Tuhan lalu dah. Mana kalau dua-dua bukan Tuhan, binasa langit dan bumi. Sebab apa? Hancur lebur bukan Tuhan. Kalau bala, memang nampak binasa. Kalau pakat pun binasa. Sebab apa? Hak langit tu bukan Tuhan. Sebab apa? Hak di bumi bukan makhluk dia. Tuhan di bumi bukan Tuhan. Sebab hak di langit bukan makhluk dia. Tuhan bukan gitu. Tuhan kena hak dia belaka. Hak ni fikir secara dipandu oleh ulama-ulama muktabar.
Kalau fikir seorang jadi kok lain. Jelas kita cerita hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Akal ni bukan akal. Akal ni kalau fikir seorang diri, ni keluar hukum lain, keputusan lain. Ni keluar hukum lain, keputusan lain. Hukum akal ni ulama pandu dah. Sebab apa? Sebab kita berakal. Kita berakal. Kita berakal. Kalau tidak berakal tak ada hukum. Kita berakal. Apakah hukum akal? Ulama pandu ni berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis ni ulama pun pandu. Dia dengan akal masuk ni. Dengan akal masuk ni. Quran dan hadis menceritakan kewujudan Allah, keesaan Allah. Pergi pada hukum akal ke mana? Memanglah Allah ada, Allah esa. Kalau sebaliknya Allah tak ada, ataupun sebaliknya Allah berbilang, kita ikut akal pula. Sebab itu mustahil sama sekali. Tanda ni. Jadi ikut akal nampak ke mana jadi mustahil. Ini ulama yang pandu. Cuma nak nyatanya hak wajib ni kena datangkan hak mustahil. Tak ada Tuhan macam mana? Dia ada Tuhan, tapi baru macam mana? Bila baru, biasa macam kita, macam mana? Tak apalah, janji Tuhan binasa kemudian. Makhluk binasa dulu, akhir Tuhan binasa kemudian. Oh, kalau Tuhan gitu, makna Tuhan ada awal. Tuhan ada awal. Tuhan ada awal ada apa gitu? Sebelum tu tak ada, nanti binasa tak ada pula. Bukan Tuhan macam kita. Fikir kau akal. Mana mustahil ni fikir molek, dok sama sekali seumpama ni. Barulah nyata molek pegang hak wajib. Dia gitu. Faham tak? Ini tujuan datang mustahil. Tapi hak mustahil ni hak dipandu oleh ulama. Kalau pakai akal seorang, nanti kalau bicara bab wahdaniyah, maksud iftikar, kudrah iradah, maksud iftikar. Bila semuanya berkehendak pada Allah, mana semua itu datang daripada buatan Allah Ta'ala belaka, baik ataupun jahat. Kalau fikir akal seorang pula, mana mungkin hak jahat mari Tuhan. Siap. Pada ni fikir kau akal seorang, hak jahat mari Tuhan. Ni fikir sini mustahil pada akal. Dia kata dia pun berpegang hak jahat bukan mari Tuhan, bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis lah ulama pun susun ke akal kita. Wajib pada akal, perkara yang baik ke perkara jahat yang berlaku ke, semua mari daripada kudrah iradah Allah. Mustahil pada akal, perkara baik ke perkara jahat ke yang berlaku, bukan datang dari kudrah dan iradah Allah. Ini hak akal, hak ulama pandu. Apa? Nak jadi sama dengan hak Al-Quran dan hadis. Kalau fikir kau akal hak karuk ni, hak jahat yang berlaku bukan datang daripada Allah. Lepas tu berlaku sendiri. Allah hanya mengetahui. Allah tidak kehendak. Allah tidak buat. Berlaku di mana? Di bumi Allah. Boleh berlaku di bumi Allah. Perkara yang Allah tak kehendak dan perkara yang Allah Ta'ala murka. Boleh? Kalau berlaku di bumi Allah, perkara yang Allah tak kehendak, tapi perkara baik, mula-mula boleh nampak okey lagi. Kalau baiklah. Hak baik berlaku di bumi Allah ni bukan kehendak Allah. Boleh terima permulaan. Tapi macam mana kalau hak jahat berlaku di bumi Allah yang Allah tidak kehendak jahat? Power orang jahat buat kerja jahat di bumi Allah ni, boleh terima akal gitu? Kalau baik ni kita boleh terima dulu sekejap. Hak baik tak kehendak tapi pandai dia buat, bagus je dia buat. Ada ni. Hak tu pun mustahil juga pada akal. Tapi kalau hak baik mustahil pada akal, berlaku bukan kehendak Allah. Hak jahat lagilah mustahil. Tak banding gini. Dalam rumah ni kita yang kepala. Hak kita yang segala-galanya. Macam mana kita tanpa kehendak kita, anak kita buat bukan kita marah. Macam mana kita?
Power lagi kita. Boleh cakap besar lagi kita. Ni rumah kita ni. Makan minum kita tanggung belaka ni. Tak ada seorang ni berdikari ni. Semua kita belaka ni. Tapi boleh berlaku dalam rumah kita benda yang kita tidak kehendak dan benda yang kita benci. Mana? Turun pakat lah. Turun pakat. Daripada ketua keluarga kepada apa? Turun pakat lah. Sebaliknya dalam rumah kita berlaku benda yang kita tidak kehendak. Anak kita pandai-pandai buat tapi barang hok bagus. Okey sikit dah. Okey kena bagus kita pun. Sekarang ni berlaku dalam rumah kita yang kita tanggung belaka. Tapi berlaku benda yang kita tidak kehendak tapi anak kita pandai-pandai dia buat baik. Mana kita? Comel baru. Comel baru. Tapi kalau dalam rumah kita berlaku perkara yang kita tidak kehendak, perkara kita marah pula. Ada benda kita, begitulah. Ni di bumi Allah ni, bumi Allah ni. Semua rezeki daripada Allah Ta'ala belaka. Bernafas pun dengan udara milik Allah Ta'ala ni. Tiba-tiba berlaku perkara Allah tidak kehendak, yang Allah murka. Boleh terima akal gitu? Mana Tuhan seumpama gitu? Kalau berlaku perkara baik di bumi Allah, yang Allah tak kehendak, bolehlah kita nampak mula-mula. Pun mustahil juga. Mustahil pada akal. Kalau jahat, lagi mustahil pada akal. Ini akal yang dibimbing. Kalau akal yang tidak dibimbing, lain pula keluar keputusan. Mana kita ni hukum akal, bukan hukum akal seorang ni. Hukum akal yang dibimbing. Jadi nak jelas sifat wajib, kena datangkan sifat mustahil. Sifat wajib contohnya, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, pada perbuatan tu sifat wajib. Mana sifat mustahil? Mumasalatu ta'ala lil hawadis, pada perbuatan tu sifat mustahil. Kena faham molek. Apa makna sifat wajib? Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru pada perbuatan. Sifat mustahil mumasalah, serupa je. Perbuatan Allah berperanan Allah Ta'ala sendiri yang bekah. Perbuatan hawadis, perbuatan makhluk serupa dengan perbuatan Allah, bekah juga. Tapi hak Allah bahagian Allah, hak makhluk bahagian makhluk. Ini mustahil. Macam mana hak mustahil dia? Nak nampak molek. Sebab apa? Nak nampak hak wajib kejap molek, hak mustahil pun kena faham molek. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Ini baru panggil aqaidul iman yang 50. Kena perisi gitulah. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baru pada perbuatan. Tak serupa. Apa ni tak serupa? Perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Perbuatan hawadis, perbuatan makhluk yang baru atas jalan ikhtiar usaha, tak boleh bekas sama sekali. Hak mumasalahnya macam, nak serupanya macam mana? Ni mustahil. Ni mustahil. Mumasalah ni mustahil. Akal tak terima. Mana mumasalah? Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan hawadis, perbuatan makhluk yang baru ni mengadakan juga. Hak Allah mengadakan bahagian Allah, hak hawadis mengadakan bahagian hawadis. Serupa jadinya, mustahil sama sekali. Sebab ini mustahil. Kalaulah perbuatan hawadis mengadakan juga macam perbuatan Allah, Allah tidak terkaya daripada yang lain. Allah menjadikan hawadis, Allah menjadikan makhluk. Kemudian apa yang berlaku pada makhluk tu kena makhluk yang buat sendiri. Jadi Allah pun tak lepas juga dari makhluk untuk menjadikan perbuatan hawadis. Walaupun nanti dia akan masuk pada iftikar nanti. Jadi hak mustahil tak nampak. Biar jelas, biar supaya nyata kita pegang hak wajib. Tapi hak mukhalafah pada perbuatan tu kita kena tak molek. Sebab pembicaraan wahdan pada perbuatan lain pula keluar huraian. Ini saya biasa ulang ni.
Yelah kadang-kadang pada cerita-cerita tu ada orang yang agak lambat dia nak dikepahang. Lambat nak diketerima. Lambat gitu. Sebab mukhalafah pada perbuatan kena perici molek. Wahdaniyah pada perbuatan kena perici molek. Tapi dua ni nampak tak sama. Hendak nampak tak sama. Sebab apa tak sama? Hak mukhalafah pada perbuatan pada zahir. Hak wahdaniyah pada perbuatan pada batin. Mukhalafah pada perbuatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahdaniyah pada perbuatan alhamdulillahirabbil alamin. Dia kena mati gitu. Mukhalafah pada perbuatan keluarlah pegangan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahdaniyah pada perbuatan keluarlah pegangan kitanya alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna mukhalafah pada perbuatan? Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan makhluk atas jalan ikhtiar usaha jua yang tak berkah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Ada perbuatan kami yang sembah. Kami yang memilih, kami yang sembah akan dikau ya Allah. Ni kami. Sebab kami dia perbuatan tapi tak berkah. Itu pada zahir. Pada batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Hanya Allah yang perbuat. Hanya Allah yang perbuat. Itu wahdaniyah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat. Lepas tu kita hanya Allah yang perbuat. Dan kita hanya Allah yang perbuat. Tanya lagi kita ke? Rasa molek awak ni. Faham tak? Hanya Allah yang perbuat, faham tak? Fahamlah hanya Allah yang perbuat. Wahdaniyah pada perbuatan. Lepas tu kita hanya Allah yang perbuat. Tanya kita apa lagi dah? Kita memilih. Memilih tu Allah buat. Kita berusaha gerak diam. Gerak diam tu Allah buat. Ada ni. Dia kata mukhalafah pada perbuatan. Kita ada pilihan dan perbuatan yang tak berkah. Itu hanya pada zahir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Hak dia belaka, perbuatan Allah belaka. Termasuk pilihan kita pun perbuatan Allah. Usaha kita buat ibadah ni pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena duduk gitu. Itu pada batin hakiki. Hanya Allah perbuat, kita tidak ada apa-apa perbuatan. Kita memilih, itulah perbuatan Allah. Terhati Allah yang buat. Kita berusaha buat amal ibadah, perbuatan Allah. Berkelip mata kita, perbuatan Allah. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan. Apa makna? Hanya Allah yang perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia duduk gitu. Apa makna? Dan ni suratul Fatihah kita ni tak ada akidah ni, tak ada Fatihah lah kitanya. Tak ada Fatihah lah. Comel macam mana pun hukum tajwid baca Fatihah, tapi kalau tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah, rukun tiap-tiap rakaat sembahyang, tak ada sembahyang lah jawapan dia. Tak ada sembahyang. Tu kena duduk molek. Kalau kita lambat boleh turun, kita kena bincang. Tanya orang-orang hak lama-lama. Tapi bincang tanya hak pandai sungguh. Kalau tanya hak jenis, jangan. Dia tarik ke dia pulak punah ranah pulak kita je. Kita ambil molek tu. Hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada perbuatan. Daripada dah kita lepas dah. Wahdaniyah pada perbuatan. Kita lepas dah dalam Fariyatul Faraid ni. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan.
perbuatan makhluk hanya atas jalan ikhtiar usaha yang tak bekas sama sekali. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya wahdaniyah pada perbuatan hanya Allah yang perbuat. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Kita tidak ada perbuatan. Malaikat tidak ada perbuatan. Jin, syaitan, iblis tidak ada perbuatan. Yang berlaku baik jahat semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi syaitan, iblis pun semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Rabbil Alamin. Alam ni termasuk syaitan pun alam, termasuk iblis pun alam. Allah Rabb, Allah Tuhan. Yang berlaku pada syaitan, iblis buat kerja jahat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alam-alam ni kan kullu maujudin siwallah. Tiap-tiap yang ada selain daripada Allah. Jadi selain daripada Allah ni termasuk manusia, malaikat, jin, syaitan, iblis, segala-galanya. Alam lah ke dia panggil. Siapa Rabb, siapa Tuhan? Allah Ta'ala lah. Bila Allah Rabb, Allah Tuhan, hak berlaku ni semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdaniyah pada perbuatan. Walaupun wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan Allah pada perbuatan. Qada-qada belaka. Nah gitu je. Sekatu je. Faham, kita pegang begitu. Kan? Waktu kena kejap tu akidah suratul Fatihah. Akidah suratul Fatihah. Saya biasalah tempat-tempat dijempu gini lah. Ambil bicara bab suratul Fatihah. Orang tengok ustaz mari baca, nak mari bicara bab suratul Fatihah. Oh, mari happy je. Wah, biasa je. Suratul Fatihah. Pergi pada bab pegangan, balik menung masing-masing. Orang ingatan dah. Awak panggil ustaz macam ni. Bapa sakit kan nanti. Orang ugut dah. Sakit. Dia bukan nak panggil. Sebab dia biasa dengar gitu. Dia tahu tapi dia ikut. Tapi dia kata, buat ni bunyi sedap ni. Tajuk apa? Tajuk suratul Fatihah. Orang bunyi, relax. Tekan akidah lah. Tekan akidah suratul Fatihah. Kemudian, macam mana? Betul awak kata. Tengok ke mari suratul Fatihah ni santai. Santai lah suratul Fatihah. Pelik apa? Macam semayang kita kan. Akidah tu kita nak kejar. Tak ada masalah, santai lah akidah kita. Tak ada akidah. Ada bacaan suratul Fatihah saja. Lepas tu timbullah macam-macam lokok bawah ni. Ni kata dah, orang nak panggil ustaz macam ni. Sakit dia kata. Dia buat gitu. Sakit. Dia tak kata salah. Dia kata sakit. Tak happy. Mana tak happy? Bagi tajuk. Atau kadang-kadang saya bawa tajuk suratul Ikhlas. Gitu. Suratul Fatihah ataupun suratul Ikhlas. Mana-mana tempat bagus lagi. Suratul Ikhlas. Keluar Allah je. Apa ayahnya? Ceritalah. Ikhlas. Kesucian. Kesucian. Apa dia kesucian? Yang paling besar, kesucian akidah. Mana? Mengesakan Allah pada zat, sifat, perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Kena mengesakan Allah pada perbuatan tu kok mensyirikkan Allah pada perbuatan. Balik awal. Mana? Siapa orang kata gitu no? Bukan tajuk mula tu, tajuk biasa. Suratul Fatihah, suratul Ikhlas, tajuk biasa je. Memang kita nak kejar suratul Fatihah tu bacaan semayang kita. Hak sifat 20 kita ni lah. Mukhalafatuhu lil hawadis pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan,
nak mengenal Allah sebagai ilah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Ni ngaji sifat 20 atas jalan tafsir nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mestikan kita betul-betul berpegang dengan aqaidul iman yang 50 jalanan sifat 20 ataupun 36 jalanan sifat 13. Dan melazim ia pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggalkan perbuat sesuatu daripada mungkin. Yang mana istighna sifat yang harus masuk di bawah sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. 22 campur 1 jadi 23 masuk di bawah istighna. 18 masuk dalam iftikar, campur 2 tu jadi 41. Yang masuk di bawah Muhammad Rasulullah 9 jadi 50 aqaidul iman. Wallahu a'lam.